kad kredit bank konvensional. Okey, kad kredit ni tak kira lah bank konvensional ke bank Islam ke. Dia punya konsep dia sama. Kita gunakan, kita swipe, kita gunakan 5,000 kan untuk beli TV 60 inci. Nak beli TV 60 inci Smart TV, harga dia 5,000. Jadi kita pun swipe. Kan? Jadi bila akhir bulan dia akan datang penyata. Dia akan datang penyata. Kemudian bank akan minta kita untuk bayar dalam masa 14 hari. Kan? Apa yang kita dah pinjam tu, kata 5,000 tu lah. Kan? Jadi kalau kata kita bayar dalam tempoh 14 hari, bank tak kenakan apa-apa interest. Jadi kita tidak terlibat dengan riba. Kan? Tapi kita terlepas satu hari. Kan? Hari yang ke-15 kita tak bayar lagi. Kan? Automatik bank akan charge dekat 1.8% sebulan. Kan? Ya, 1.8% sebulan. Maka ketika itu barulah berlakunya riba. Baru berlaku. Okay. Kalau kita bayar on time tak ada apa. Kan? Dan cara pun harus, kan, tidak ada apa-apa isu di situ. Sebab apa? Kita pinjam 5,000, kita bayar 5,000. Kan? Kita dah terlepas masa bayar dia, maka ketika itulah kita terlibat dengan riba. Jadi persoalannya, adakah pada permulaan itu, masa kita nak isi borang, apply kad kredit tu, adakah harus ataupun tidak untuk kita apply kad kredit bank konvensional tadi? Boleh ke tidak? Kan? Ataupun kita nak set zariah, kita nak halang dia awal-awal, kita tak boleh. Sebab apa? Dia akan membawa kepada riba. So dia akan membawa kepada kemungkinan berlaku riba. Jadi awal-awal lagi kita sekat, kata tak boleh. No, kan? Kita kata haram pada awal-awal, tak boleh. Apply pun tak boleh lah. Walaupun tak terlibat lagi ke riba, apply pun tak boleh lah. Pasal apa? Kemungkinan kita akan terlibat dengan riba. So haruskah ataupun tidak? Okey. Okay. So cuba kita bincangkan tiga ini dulu. Cuba kita bincangkan tiga ini dulu. Okey. Kita balik kepada persoalan yang pertama. Kan? Di pasaraya yang menjual arak, yang mana kemungkinan kita akan terlibat dalam transaksi arak tadi, atau kemungkinan kita tidak terlibat. Tapi kemungkinan itu ada. Jadi boleh tak pada awalnya kita apply, kita isi borang untuk minta kerja di situ? Boleh tak? Cuba kongsikan jawapan dekat dalam ruangan chat. Apa pandangan kamu? Boleh ataupun tidak kita bekerja, apply untuk bekerja di pasaraya yang menjual arak, kemungkinan kita akan terlibat, kemungkinan tidak. Jadi pada awalnya itu kita nak halang sesuatu itu berlaku ataupun tidak? Ataupun tidak? Cuba tulis dalam ruang chat jawapan kamu. Lebih baik tak perlu apply, Hasifah Najihah. Lebih baik tak perlu apply. Kalau boleh berikan jawapan yang lebih spesifik, harus ataupun haram? Boleh ataupun tidak? Dan lebih baik ni jawapan yang selamat lah. Lebih baik jawab, kan? Ada option yang lebih selamat. Itu jawapan yang selamat lah. Tapi kita nak tahu hukum dia. Bila kita mengatakan hukum, so sama ada dia harus ataupun dia tidak harus. Tidak harus tu haram lah. Boleh tak? Di pasaraya yang menjual, kemungkinan kita akan terlibat, kemungkinan kita tidak terlibat.
Ada 72 orang ni. Baru seorang dia bagi respon. Datuk Aisyah kongsikan, boleh jika hasil jualan utama bukan dari penjualan riba. Saya jelas, isu dia bukan pada gaji itu, bukan pada gaji yang dia peroleh itu. Kalau kata kita ni, kita bekerja, kan? Kita bekerja di cuci longkang, cuci tandas, kan? Tapi kita pergi cuci tandas dekat kelab, kan? Pada kita ni kontraktor, kan? Apa ni kelab lama minta kita punya servis. Itu lain, ya? Itu lain. Dari sudut pengharaman itu, adakah kita dikira bersubahat di dalam melaksanakan transaksi jual arak, kan? Sebab Nabi SAW apa ni bagi tahu pesan pada kita, minum arak, orang yang arak, orang yang pikul arak itu kulluh bersawa. Mereka semuanya sama berdosa, kan? Orang yang minum arak pun berdosa, orang yang tukang arak pun berdosa, orang yang tukang pikul pun berdosa, kan? Kulluh bersawa, sama aja dosa dia. Arak tu haram untuk terlibat. Masa bagus, jawapan yang baik, kan? Masa pembayaran arak maka haram. Jadi maksudnya Siti Terus mengatakan harus untuk bekerja di situ, kan? Cuma kalau ada orang nak bayar arak, maka kena minta orang lain lah, tolong scan, kan? Ataupun minta kawan tu pergi dekat kaunter yang non-Muslim punya, non-halal punya kaunter. Jom. Yang lain? Kita ada 72 orang ni. Kita ada 72 orang partisipan. Kita baru terima daripada 3 orang baru. Okey, masuk kepada kajian kes yang kedua, kan? Adakah boleh untuk seseorang itu masuk ke dalam kelab malam untuk tumpang tandas ataupun untuk minum air mineral, kan? So dia ada mudarat. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya mungkin dia akan terpengaruh, kan, untuk duduk lebih lama dalam kelab tu, mula-mula minum air mineral dulu, kan? Tapi mungkin lepas tu dia akan pindah kepada ayam kok, kan? Lepas tu baru pergi kepada ayam arak. Macam orang semua minum arak, banyak minum arak, kan? Mula-mula ayam mineral, kan? Lepas tu ayam pula, kan? Boleh ke tidak seorang itu masuk untuk kelab malam untuk minum air mineral ataupun untuk tumpang tandas, kan? Siti Fazlana mengatakan harus kalau masa tu dah tak ada pekerjaan dan keadaan terdesak, pekerjaan haram. Jadi Nabil Razali mengatakan haram sebab boleh membawa fitnah, boleh fitnah haram untuk minum mineral. Jadi kita awal lagi, kalau kata haram maksudnya kita sad zari'ah. Awal lagi tu kita halang benda tu daripada otak. Boleh consider oleh Muhammad. Okay, yang lain?
ketika kita masuk ke dalam kelangkang untuk tumpang tandas. Okey, Amin Rosdi mengatakan harus jika yakin tidak akan pengaruh. Nah, kalau yakin tidak akan pengaruh maka boleh harus. Okey, terdapat dua jawapan di sini. Okey, yang ketiga, menggunakan kad kredit konvensional tadi ni. Kan? Jadi kemungkinan kita akan terlibat riba kalau kita tak bayar pada awal, pada tarikhnya. Jadi adakah pada awalnya itu kita apply? Kan, awal kalau kita bayar ikut kan, dia tak kena riba apa-apa. Kan, apa-apa, kita tak terlibatlah dengan riba. Kalau terlepas je, kan, terlepas bayar je, baru akan di-charge. Baru akan di-charge. So boleh ke tidak? Nah, untuk kita apply pada permulaannya itu kita apply untuk memohon kad kredit itu tadi. Boleh atau tak? Tahu. Harus guna jika yakin dapat bayar tepat setiap bulan. Tak boleh, Nabi kata tak boleh. Sebab sekarang dah ada bank Islam. So ada pilihan bukan terpaksa. So itu yang membawa kepada mendekati haram semuanya. Ketiga persoalan ini kita ada masalah sikit, rakan-rakan yang lain ada masalah untuk konteks ya. Tengok apa yang kita boleh usahakan. Nanti participant kita dah tunggu nama orang. Apa ya?
Saya buka live streaming dekat page Dr. Amir Wan. Kalau siapa ada masalah untuk akses Webex, boleh cuba untuk akses melalui follow melalui live streaming di page Dr. Amir Wan. Okay. Kembali balik kepada case tadi. Okay. So hukum, bila kita nak meletakkan hukum yang maka kita berbalik kepada perbezaan ulama di dalam menerima sadul zari'ah sama ada harus atau tidak menggunakan sadul zari'ah untuk sesuatu hukum hakam syara. Kan? Kena ingat ada dua mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh beramal dengan sadul zari'ah. Tidak boleh kita beramal dengan sadul zari'ah, maksudnya kita mengharamkan sesuatu yang kemungkinan akan membawa kepada benda yang haram. Jumhur mengatakan, ya, kita hendaklah beramal dengan sadul zari'ah. Kita hendaklah menutup pintu-pintu yang membawa kepada yang haram. Itu disebut oleh mazhab jumhur ulama. Kan? So, mazhab Syafi'i, kan? Sesuatu yang mazhab Syafi'i berpegang kepada istishab, iaitu sesuatu itu harus. Maka hukum harusnya itu kekal harus sampailah datangnya yakin yang mengharamkan dia. Datangnya yakin yang mengharamkan sesuatu. Jadi bekerja di pasaraya apa hukumnya? Hukum harus. Kerja di pasaraya ni hukumnya harus. Jadi kekal hukum itu harus sampailah orang mai dekat dia, mai suar arak untuk bayar, maka ketika itu pekerjaan itu menjadi haram. Jadi sama ada ketika itu dia adalah menolak pergi kepada orang lain ataupun dia kena buat kerja macam. Okey. Selagi tidak terlibat, maka pekerjaan dia itu kekal menjadi harus. Mazhab Syafi'i. Okey. Kalau mazhab jumhur, awal-awal lagi dia stop. Jumhur kata apa yang boleh membawa mendedahkan kita kepada yang haram, maka hukumnya haram. Jadi awal lagi mazhab jumhur telah mengharamkan untuk kita bekerja di pasaraya yang menjual arak kerana ia boleh membawa seseorang itu bersubahat di dalam melakukan transaksi arak tadi. Begitu juga dengan kelab malam. Masuk dalam kelab malam. Kan, mazhab Syafi'i mengatakan harus. Sebab apa? Masuk ke tempat itu adalah harus. Kan? Apa yang mengharamkan dia, tidak ada apa-apa yang mengharamkan dia. Kan? Sampailah dia berhadapan dengan yakin perkara yang haram, maka ketika itu menjadi. Kan? Masuk asalnya boleh tak? Boleh. Kan? Tetapi bila dia dah terpengaruh, maka ketika itu dia menjadi haram. Okey, kalau tidak hukumnya asalnya harus. Berlaku mazhab Syafi'i. Berpandangan sebaliknya, jumhur pula mengatakan, oh, dia mungkin akan terpengaruh. Mungkin kata dia akan kuat iman ke apa kan? Tapi duduk lama-lama duduk orang tu duduk tengok duduk gelek, duduk tengok orang duduk teguk ayam tu macam seronok, macam syok dia kan. Jadi dia pun pula terpengaruh. Bila terpengaruh, maka ketika itu barulah menjadi haram bagi dia untuk masuk. Kan? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab jumhur awal-awal lagi. Sebab dia ada kemungkinan untuk terjebak ke dalam perkara yang haram awal-awal lagi. Sadul zari'ah. Jumhur menutup itu kepada sesuatu yang membawa kepada kejahatan. Apa itu? Menggunakan kad kredit tadi. Melakukan hutang, apa hukum melakukan hutang? Hukum melakukan hutang adalah harus. Kita berhutang dengan orang, itu harus. Kan? Maka ketika mana masuk sampai hari yang ke-14, maka ketika itulah baru terjadi haram bagi seseorang itu melakukan hutang. Maksudnya wajib, macam mana pun wajib dia kena bayar pada masa yang ditetapkan. Kerana kegagalannya itu akan menyebabkan
maka barulah dia menjadi haram. Pada asalnya harus. Nak apply apa semua harus. Sebab kita nak mohon pinjaman itu hukumnya harus. Apa yang mengharamkan mohon pinjaman? Kan? Tapi jumhur kata tidak. Mazhab kata kerana ia boleh mendedahkan seseorang dari riba, awal-awal lagi kita nak sekat. Dalam kota tak boleh buat benda ni. Pasal kamu akan berisiko terlibat dengan transaksi riba. So awal lagi tak boleh. Okey. Punya konsep dia antara Syafi'i jumhur ulama. Kan? Sama yang tepat. Tidur lewat sehingga menyebabkan terlepas solat subuh. Mazhab jumhur kata tak boleh. Kan mazhab Syafi'i kata boleh. Sampailah betul-betul dah terlepas maka kita itu haram. Kan? Makan makanan vegetarian di kedai bukan Muslim pun sama juga. Kan? Sekiranya membawa ada risiko membawa kepada yang haram, ujung kita tak boleh lah, haram dah apa-apa. Mazhab Syafi'i kata boleh selagi mana tak terlibat. Dah terlibat baru ketika itu menjadi haram. Okey. So, samalah dia punya kes ini sampailah ada kes yang jadi. Okey, boleh faham tak? Ada soalan apa-apa? Kalau ada soalan boleh ajukan sementara saya nak masuk kepada kajian kes yang kedua mengenai tajuk huruf. Mengenai tajuk huruf. Baik. Ini adalah salah satu daripada sumber hukum lah. Kadang kita nak menetapkan sesuatu itu dan dia tidak ada batin jelas, maka dia bergantung kepada huruf bukan perkara tersebut. Contoh, pada kes huruf yang kedua, beg plastik diberikan secara percuma kepada pembeli. Kalau kita pergi kedai, kita pergi kedai. Kan, kalau kamu pergi kedai lah, kamu pergi kedai, kamu beli apa ni kicap sebotol. Di kedai beli kicap sebotol. Orang Kedah pakai toyu. Kamu pergi kedai, kamu beli toyu sebotol. So, bila kamu dah bayar tu, plastik itu macam mana? Adakah plastik itu termasuk di dalam harga kicap itu tadi? Ataupun plastik itu adalah milik pembeli, penjual? Kalau dia bagi baru boleh ambil. Adakah plastik itu merupakan hak pembeli ataupun plastik itu bukan hak pembeli? Maksudnya apa? Kalau kata tuan kedai tak bagi pun dia boleh ambil kat plastik tu. Pasal apa? Pasal dia beli barang ni, dia berhak dapat sekali dengan plastik. Ataupun tidak. Kan? Kalau pembeli, penjual bagi saja baru kita boleh ambil. Kalau penjual tak bagi, tak boleh. Ini plastik aku punya. Jadi kamu tak boleh kata apa lah. Kan? Tapi kalau kamu kata plastik itu adalah hak, hak. Kalau dia beli toyu, dia mesti dapat dengan plastik. Kan? Kalau ia adalah hak pembeli, maka pembeli boleh mengambil walaupun tak berapa. Boleh ke tidak boleh? Jadi kita nak kata, adakah pembeli itu berhak terhadap plastik ataupun tidak? Okay? Itu soalan dia. Kamu rasa macam mana? Boleh tak? Plastik itu kalau disko plastik kena bayar 20 sen. Di Penang ni dah naik jadi RM1. Okay, kalau dia dah state di situ plastik perlu dibayar, maka terbatallah uruf. Kan? Uruf dah terbatal di situ. Sebab apa? Dia ada sesuatu yang telah mengubah hukum uruf tadi. Kan? Bila ada state itu maksudnya plastik kena bayar. Kan? Contoh negeri yang lain. Kan? Dia kata plastik hari Ahad plastik kena bayar 2 kupang. Hari lain plastik itu percuma. Kan? Hari lain yang kamu beli itu yang 2 kupang, boleh tak kamu ambil plastik dia? Kan? Saya ambil plastik ni. Boleh tak? So siapa sebenarnya yang perlu menanggung kos plastik itu? Kan?
Ha? Ha. Kerana itu dia mengikut kepada huruf setempat. Ada tempat yang mana plastik itu diberikan secara percuma. Maksudnya kalau kita beli barang, kita mesti dapat plastik selalu. Pasal apa? Dia main sekali. Dia tak bagi pun kita beli ambil. Pasal apa? Saya beli barang ni, saya berhak mendapat plastik. Okey? Ada tempat yang begitu. Ada tempat yang plastik tidak diberikan. Plastik itu tidak diberikan. Jadi ketika maka orang yang pergi ke tempat yang hurufnya tidak diberikan, maka dia tidak berhak mengambil plastik melainkan dengan izin penjual. Tapi bagi tempat-tempat bagi hak dia untuk mendapatkan satu keping plastik pada barangan belian dia. Okey? Okey, contoh lain. Kamu pergi ke kedai elektrik. Kamu isi ais. Susahlah. Hantaran daripada kedai tu ke rumah, siapa tanggung? Adakah ia ditanggung oleh penjual ataupun ditanggung oleh pembeli? Okey, dan kedai tu dia tak bagi tahu apa-apa. Kan? Dia tak bagi tahu apa-apa. Jadi adakah pembeli boleh memaksa untuk penjual tadi menghantarkan ais yang dia beli tu ke rumah dia? Ataupun tak boleh? Kan? Kalau beli online tu tak kira lah, pasal beli online tu dia memang dah state di situ. Kalau dah dia memang habang kat situ, orang panggil terdapatan lah huruf tadi. Kan? Maka huruf tak boleh diambil kira sekiranya terdapat sesuatu yang membatalkan huruf. Sekiranya tidak berlaku, kadang kita pergi kedai elektrik yang lama-lama sikit kan. Kita beli, kita kata, ni dah beli ni, pergilah hantar. Dah beli, awak dah kena bawa balik sendiri. So kita duk berkelahi, duk bertempat. Aku tanggungjawab untuk hantar ke rumah. Pasal dia besar. Kan? Kamu kena bawa balik sendiri lah. Tanggungjawab lah, pembeli lah apa diperlukan. Hantar. Pasal dia besar, takkanlah beli nak kena hantar sendiri kan. Berkelahi dia. Ini siapa yang betul? Perkataan siapa yang diterima? Perkataan siapa yang diterima? Pembeli ke penjual? Siapa yang bertanggungjawab untuk menghantar barangan tersebut ke rumah? Pembeli ke penjual? Amel kata pembeli. Siti Fairuz kata pembeli. Kena jawab sendiri. Farhan pembeli kata, Syahirah pun kata pembeli yang jawab. Muhammad Nur Arif kata penjual. Jawab. Jadi di sinilah kegunaan huruf. Kalau berlaku pergaduhan begitu, maka di sinilah huruf itu diambil kira. Kan? Kalau kata tempat itu memang orang yang di situ, kalau ada orang beli barang dia akan hantar sampai ke rumah. Maka bagi penjual tanggungjawab untuk hantar sampai ke rumah pembeli tadi. Kalau kamu kata penjual tu kena hantar tu sampai ke rumah kamu. Kan? Okey. Kalau hurufnya begitu. Contoh macam di negara Iraq, di negara Iraq
huruf dia memang begitu. Kan? Kalau kita beli barang, itu kena angkat barang kita dah beli tu, kena angkat dia, kena beli buku atas kita punya kenderaan. Kalau di Iraq, dia punya adat dia begitu. Okay? So kita tak perlu puas siapa-siapa untuk tolong angkat. Memang token tu dia ada pekerja yang mana pekerja untuk angkat dalam kita punya kenderaan. So sekali lagi akan bergantung kepada uruf setempat. Kalau tempat kamu, kalau saya di Malaysia ini, urufnya itu adalah jual belum hantar. Kan? Lepas tu kalau kita beli peti air, kita beli basuh ke, kan? Kita dah memang tahu dah. Kita beli ni dia akan hantar ke rumah kita. Kan? Tapi selalu dia akan bagi tahulah di situ. Dekat kedai dia kata penghantaran percuma dalam lingkungan 30 km. Kan? Maksudnya kalau lebih daripada 30 km, kita kena tanggung lah. Kan? Berapa kilo, berapa ringgit, 1 km, kita bayar lah. Kan? Lebih kurang daripada itu adalah percuma. So kalau kita ingat, di Malaysia kebanyakan urus kita memang penjual. Penjual yang menghantar barang itu sampai ke rumah juga. Perbezaannya begitu. So di situ tanggungjawab uruf. Ya. Di situlah kepentingan yang uruf di dalam hukum hakam Islam. Kan? Okey, cuba tengok apa di kajian kes yang ke-8. Isteri mengambil tanggungjawab suami untuk keluar bekerja. Semua belajar tinggi. Kan? Orang semua habis SRP, habis PMR, habis SPM, semua tak mau mengaji dah. Jalan ada yang sambung apa ni college vocation sebagainya. Kita tak ada lah tinggi. Jadi yang pegawai-pegawai apa semua yang ada degree lah. Jadi kita kerja ni pasal dia ada degree, hak lelaki tak ada degree. Bantu ke, kerja lah, macam-macam lah. Tapi gaji rendah lah. Jadi bila jadi suami pun kata dekat isteri, abang dia kerja apa? Bagi kat orang mengasuh anak, mengasuh anak kita sendiri. Isteri, ayah kita lah, ayah semua. Kereta, rumah, semua isteri banyak. Kan? Suami duduk rumah. Kan? Suami duduk rumah jaga anak. So kita tengok di sekarang ini apa ni, lelaki semakin berlaku semakin ramai. Semakin ramai isteri yang keluar bekerja dan semakin ramai suami yang duduk di rumah menjaga anak-anak. Kan? Okey, adakah uruf ini diterima? Kan? Boleh tak kita meletakkan uruf ini sebagai suatu uruf? Kan? Berdasarkan uruf, kita mengatakan bahawa pada masa kini suami tidak lagi bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri. Rasa orang berubah. Kalau suami yang bekerja, suami lah tak nafkah. Kan, lah ni suami tak kerja. Tanggungjawab nafkah itu pas isteri. Kan, berdasarkan uruf. Kan, boleh tak kita uruf? Boleh tak menggunakan uruf kita memberi tanggungjawab nafkah itu kepada isteri? Jadi kalau berdasarkan uruf itu, kalau kita menggunakan uruf dari sudut ini, maka suami tidak lagi berdosa kalau tak memberikan nafkah. Suami dia bukan tak berupaya, dia berupaya, kan? Dia bukan tak upaya, suami tu berupaya. Cumanya situasi masa tu
tidak menyebelahi suami kan. Suami kerja security guard gaji 1,000 kan. Jaga anak, hantar anak nursery 3 orang dah 1,000. Jadi habis duit gaji suami bayar dekat hantar mengasuh saja kan. Jadi bukan suami tu tak berdaya, dia berdaya. Cuma keadaan dia itu lebih baik daripada cakap tak apalah kita guna uruf lah kan. Tak payahlah bagi nafkah kat isteri yang keluar bekerja. Kan? Kita pasinglah tanggungjawab dulu berdasarkan uruf semasa. Boleh-bolehlah dia. Kalau kata tak boleh, tak boleh lah. Boleh jawab macam tu tak? Maka kena hati-hati. Kena hati-hati. Uruf yang menyalahi dalil syarak, maka uruf itu adalah uruf yang fasid, uruf yang tak terima. Tanggungjawab nafkah itu adalah ke atas suami. Dia diberi tanggungjawab itu berdasarkan dalil syarak. Kan? Wa 'alal mauludi lahu rizquhu wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kan? Bagi suami itu beri nafkah kepada isteri dengan cara yang ma'ruf. Itu dia ada dalil. Jadi kalau sekarang sekiranya uruf itu menyalahi dalil syarak, maka uruf itu tidak boleh kita iktibarkan. Maka dia dikira sebagai uruf yang fasid, tak boleh diamalkan. Okey? So, jadi walau macam mana pun keadaannya, suami itu masih lagi menanggung kewajipan walaupun isteri itu mempunyai gaji pendapatan yang jauh lebih banyak daripada suami tadi. Okey, boleh faham kan dah? Okey. Jadi kalau kamu boleh guna semua kajian kes ini dalam bab huruf ni dan juga kajian kes dalam bab al-masalih al-musalah. Kalau ada kajian kes yang tak faham, yang perlukan kepada penjelasan, maka boleh WhatsApp saya, boleh masukkan dalam grup, mudah-mudahan dia orang. Okey. So penting kajian kes ni sebab kajian kes ni penting sebab apa? Sebab kita punya final exam tukar kepada open book. Tu kamu boleh menjawab berdasarkan tengok buku. Kamu boleh jawab kamu dengan tengok buku. Tapi kamu jawapannya itu tidak ada dalam buku, tetapi dia ada dalam kefahaman terhadap buku tersebut. Jadi mesti jawapannya tak ada dalam buku. Tu kamu kena faham. Ini sangat penting untuk kamu faham supaya kamu dapat faham setiap tajuk yang kita bincangkan ini. Okey? Jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.